Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Apa khabar? So, macam mana? Stay at home? Okay. Semoga kita semua membuat benda yang manfaat sepanjang berada di rumah bersama keluarga atau sesiapa saja di rumah. Okay. Hari ini merupakan hari pertama Ramadan. Pada tahun 1431 Hijrah, betul kan? Dan hari ini juga genap 38 hari Malaysia, kita rakyat Malaysia duduk di rumah, iaitu stay at home, untuk bagi mematuhi perintah kawalan pergerakan, iaitu PKP atau Inggerisnya MCO, atau lagi senang dipanggil sebagai lockdown, bagi mementeras sebagai satu langkah untuk mementeras sebagai langkah utama untuk mementeras COVID-19, iaitu sekarang pandemik. Pandemik tu maksud dia dah merebak, dah melintasi negara ke negara daripada terus merebak. So lockdown ni adalah cara utama untuk mementeras benda ni daripada merebak. So virus ni merebak sangat pantas. So alhamdulillah, Malaysia merupakan antara negara yang terbaik dalam mementeras COVID-19 ni, dan telah mendapat pujian dari banyak negara di luar. Alhamdulillah. Walaupun Malaysia taklah sehebat negara yang berteknologi lain, tapi Malaysia sebenarnya boleh. Malaysia sebenarnya hebat. Tu alhamdulillah. Sebenarnya merupakan hero barulah. Alhamdulillah. So sentiasa stay at home, okay? Dan duduk di rumah. Kalau nak beli barang pun wakil ketua keluarga je, ataupun wakil keluarga beli barang, balik terus mandi. So hari ini nak beritahu, semalam alhamdulillah, sebelum dia start 1 Ramadan, sebab mengikut Islam hari bermula daripada maghrib, iaitu so itulah merupakan hari baru. So semalam sebelum 1 Ramadan dah start hujan lebat sejuk, tak lebat tapi okey lah. Satu pukul 4 lebih sampai dah pukul 11 lebih. Alhamdulillah, sejuk sangat. There were many times I've experienced the same before. Memang sebelum Ramadan dia mesti hujan lebat. So rasanya alhamdulillah lah. But this time agak sayang sikit lah, sebab kita experience lockdown dalam bulan Ramadan kan. PKP lanjut sampai 12 Mei, tapi rasanya macam habis raya. Tak apa, kita doa apa yang terbaik. So apa sekarang ni saya nak buat ni? Okay, hari ni saya nak share sedikit pasal Ramadan. Mungkin ramai dah tahu, dan mungkin ramai yang dah tahu tapi lupa, ataupun ada yang tak tahu langsung. So saya akan share lebih kurang 8 perkara tentang Ramadan ni. So Ramadan adalah salah satu ibadah yang fardu, bukan ibadah fardu untuk Muslim, iaitu kalau tak boleh tak buat, mesti kena buat. Sama juga macam solat. So sebab itulah puasa ni kena buat, walaupun malas mana pun mesti kena buat. Tapi puasa ni dibolehkan untuk buka untuk orang tak larat, adalah certain things yang memberi kelonggaran. Contoh masa ibu tengah bersalin anak, tengah mengandung anak, kau tak larat langsung boleh buka, tapi kena gantilah. Satu dipanggil fardu, maksudnya
kalau dia buka puasa atau batal puasa atas sebab-sebab yang dibolehkan, dia kena ganti. So, tak boleh tak. Alright. So puasa adalah salah satu daripada rukun Islam, iaitu yang pertama mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya, dan kedua ialah solat puasa. Okey, kedua adalah solat fardu 5 waktu, subuh, asar, maghrib, isyak. Ini bersama, tak boleh tidak, kena solat. Kalau sakit pun kena solat, ada caranya. Kalau koma pun kena ada caranya juga. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat. Kelima, menunaikan haji. Ketiga, untuk yang mampu. Okay. So saya akan pergi ke yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebab itulah kita kena, untuk niat, kita sebenarnya kena lintaskan kat hati yang kita puasa fardu. Okay? Bukan cakap seperti saya nak puasa fardu Ramadan, itu lagi bagus. Tapi sebenarnya lintas dalam hati, pun dah memadai lintas hati yang aku nak puasa fardu Ramadan. So kalau cakap puasa je, tak boleh juga. Puasa apa? Puasa sunat? Tak. Terbaik ialah puasa fardu Ramadan. Saya berat ke situ lah. Bukan cakap perkataan fardu, panggil puasa tak ni. Okay, so macam mana niatnya? Niatnya saya akan cakap dalam bahasa Melayu, satu bahasa Arab, satu bahasa Melayu. Ada banyak niat sebenarnya. Kalau saya tanya orang Arab, ada niat lain, tapi ini standard untuk orang Malaysia, sama je. Nawaitu sauma wadin an adai fardu syahri Ramadana hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Sahaja nawaitu sauma, aku puasa, wadin, esok hari, an adai maksudnya aku puasa, adai aku hendak. Okey, fardu Ramadana, fardu maksudnya fardu Ramadana, maksudnya puasa fardu Ramadan. Hadhihi sanati, hadhihi ini, sanati tahun, so main tahun ini, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu untuk satu hari. So kita boleh start niat time maghrib ni, boleh start niat. So maghrib ni dah masuk hari yang ikutnya lah. Contohnya macam 1 Ramadan semalam maghrib, 2 Ramadan hari ni maghrib, macam tu dah boleh start. Yang penting sebelum azan subuh pada hari ikut. Okay. So macam tu lah puasa. So puasa ni sebenarnya dulu-dulu waktu kecil orang cakap, kenapa kita puasa? Mungkin sebab Allah nak bagi kita rasa keperikan orang yang tak ada makanan. Allah nak bagi kita rasa. Sebenarnya betul, tapi kurang tepat. Sebab memang puasa tu itu perintah Allah. Kita tak nak tanya, tak ada kaji sangat, tapi mak Allah tu kita buat. Tapi sebenarnya puasa ni, orang nak bincang lah kenapa hikmah puasa. Yang tanya sebab tu hanya Allah yang tahu. Okay, nak tanya hikmah puasa ialah dia sebenarnya asalnya untuk melatih nafsu kita.
Sebab nafsu ni susah nak tunduk. Nafsu ni kalau kita tak jaga dengan iman, nanti faktor-faktor lain lah yang akan take over, take charge of our nafsu. Itu syaitan. Tak boleh. Kena didik nafsu. Didik nafsu, cara paling utama untuk didik nafsu ialah dengan berpuasa. So dah ada nak tanya, kenapa perlu berpuasa? Kenapa? InsyaAllah kalau ada apa-apa komen apa boleh tahu. Saya akan apa. So menahan diri dari, bukan saja dari lapar dan dahaga, menahan diri dari buat semua perkara tak elok, dari nampak perkara tak elok, dari hidup kau tak elok, dari dengar kau tak elok, semualah panca indera kita daripada benda tak elok. Kena jaga panca indera kita, semua anggota badan kita daripada melakukan benda-benda yang tak elok. Kita cakap makan dengan minum je yang kena tahan. So daripada subuh sampai maghrib. So minta tolong, kalau kita untuk lebih selamat, nanti azan maghrib, untuk yang dekat dengan surau dengan masjid, alhamdulillah boleh dengar terus live pada surau atau masjid azan. Tapi untuk yang jauh daripada surau atau masjid, contohnya macam dia tengah pergi somewhere else lah, maybe shopping untuk buy some groceries, or maybe tengah lawat pesakit, I don't know, tengah klinik ke apa ke kan, yang jauh pada surau masjid. So apa yang perlu buat ialah ni ajar kita lebih teliti dah. Kita download Muslim Pro bagi contohnya, ramai guna Muslim Pro untuk tahu azan or any application about Islam. Lepas azan, kita boleh compare dengan orang lain pergi Muslim Pro. So kadang-kadang punya waktu lain waktu, mungkin lagi 2 cepat 2 minit, orang yang punya 80 minit. So untuk saya, cara yang paling selamat, kita kena tunggu sama ada kita kena Google terus Jakim punya portal dan tengok timing dia. Jakim punya portal, dia ada timing dia yang takkan ubah. Itu memang timing dia orang, maksudnya takkan berubah jam dia orang. Kita punya jam boleh berubah tapi timing dia orang tak. So boleh check, boleh compare, kita punya ni sama, kita punya lain, boleh terus sentuh. Dan seeloknya lebihkan lagi 2 minit, baru boleh buka puasa dengan tenang kan. Sebab kalau kita sengaja buka puasa cepat-cepat, kena ganti, tak apa rugi tu kan. So first pasal niat, second pasal sahur. So apa membezakan kita puasa kita dengan, sebenarnya sahur ni apa membezakan puasa kita dengan puasa orang lain? Perbezaannya, puasa orang lain tu maksudnya puasa agama lain. Perbezaannya ialah kita ada sunnah yang dipanggil sahur. Sahurlah kita. Ada orang dia kerja tak tentu masa, mungkin dia suka pukul 1, tapi lebih afdal ialah dah dekat imsak tu paling afdal. Sebab itulah bagus juga macam tu. Sebab bagus juga yang bagus, sebab lepas dia makan, lepas tu kena kemas, lepas tu tunggu imsak, lepas tu waktu dah imsak dah, lepas tu masuk gigi, lepas tu kejap minum air banyak, lepas tu dah azan, so terus solat subuh. Siapa nak tidur tu tidur lah, tak larat sangat, tapi seeloknya jangan tidur dulu.
sampai pukul 11 pagi baru tidur. Sebab tak hidup lah. Saya beritahu apa, saya lupa. Sebab kita kan macam kena baca Quran, lepas tu adalah sama amalan yang lepas duha dia baru boleh tidur. Pukul 11 kot. Okay. Macam tu sahur lah apa-apa je. Time lockdown ni lah, kepada yang tak, suami isteri dua-dua tak bekerja sebab lockdown, baguslah boleh saling tolong menolong. Okay, abang masak nasi, saya masak lauk. Macam tu lah. Kalau ada anak-anak, buat dengan anak-anak, sama-sama kerjasama. Sekarang tak ada alasan dah sebab semua duduk rumah kan. Untuk yang dah berkahwin, alhamdulillah boleh, ni first time experience puasa bersama suami kan. Untuk belum kahwin tak apa, boleh sahur dengan keluarga kan, enjoy the moment. Untuk yang seorang pun bangun juga, walaupun hidup seorang, bangun juga untuk dapatkan sunnah tu, berkat tu, berkat puasa. Teguk air pun alhamdulillah. Yang penting sahur dan niat sahur. Lepas tu barulah siapa-siapa yang tak niat air puasa terus niat puasa. Okay, gitu. Lepas tu solat subuh je, jangan lupa. Jemaah lagi bagus. So pasal solat ni jangan lupa solat walaupun dah puasa. Okay, puasa merupakan satu-satunya, okay, kalau ikut semalam punya utusan daripada Hobilwood PM, dan Sri Mulyani Yassin cakap dalam teks ialah puasa merupakan salah satunya amal ibadah yang tak ada siapa tahu kita puasa. Dan kita dan Allah tahu. Lain dengan amal ibadah lain yang kita buat dan orang nampak. Puasa ni sebenarnya special sebab dalam setahun sekali je, 30 hari je. Jadi buatlah betul-betul, jangan sia-siakan puasa. Tak penat kot rasanya sebab PKP kan, buat apa je. So time ni lah boleh baca Quran, khatam kalau boleh. Lepas tu buatlah Zoom meeting ramai-ramai dengan ahli keluarga ke atau kawan-kawan ke, buat challenge Quran. Bukan challenge Quran, maksudnya read Quran challenge. So buatlah juzuk by juzuk, lepas tu baca tafsir. Tapi tak boleh interpret sendirilah. Apa yang ada dalam buku kita just baca je. Sebab seni mentafsir Quran ni kena belajar, dia ada disiplin sendiri. Okay, so tu Al-Quran. Kunjungilah sahabat kita dalam tinggal, iaitu Al-Quran. Kunjungilah, dia pelindung kita. Okay, so zakat, macam nak bayar zakat? Zakat sekarang boleh online je, bukan bazar online je yours. Zakat pun online. Untuk for some people they already used to this because it's easy for them to pay zakat compared to conventional method. So untuk kita yang tak pernah buat ni, try lah. So first time kan, first time bayar zakat online, try lah macam mana. Very convenient kan. Bayar zakat online. So sebenarnya there are a lot of blessing in this guys. Kita berpuasa dalam keadaan lockdown ni, sebab time ni lah semua keluarga kumpul duduk rumah. Kalau ada yang bekerja pun mungkin bekerja sekejap je. Kalau yang tak bekerja, semua okey lah duduk rumah, buat aktiviti, baca Quran, dengar kisah Nabi. Lepas tu tolong kemas rumah, tolong masak, solat tarawih. Semua ni bagus. Sebab dan salah satunya ialah solat fardu lah. Solat fardu dia mendidik ketua keluarga jadi imam untuk lebih macam
lebih berminat untuk jadi imam yang terbaik untuk isteri dan kepada anak-anak. Juga termasuklah khas untuk Ramadan solat tarawih. Solat tarawih selalunya buat kat surau kan, masjid kan. So sekarang ni kepada yang tak pernah experience, try lah solat. Tak apa, isteri dengan anak pun faham. Kalau taruh buku kat depan, lepas tu taruh buku, taruh penyempit, sebab I don't know, paper clips maybe. Lepas tu taruh, lepas tu letak ke depan as a guide macam mana nak solat tarawih. Sebab kan in between solat, in between rakaat, in between set tu ada baca doa kan. Tak apa, it's okay, yang penting buat kan. Sekarang nak rest tu belajar, oh ayah aku bagus lah, ada effort untuk jadi imam kan. Jadi macam seronoknya semua orang solat kat rumah. Walaupun sedih surau masjid sekarang tak ada orang, tapi banyak betul hikmahnya lah kita mendayakan solat kat rumah tu, kita menghidupkan ibadah dekat rumah. So dari situ lah malaikat tolong doakan kita yang baik-baik kat rumah, keluarga bahagia sejahtera. So macam tu lah, sakinah mawaddah warahmah. Itulah sebenarnya hikmah perkahwinan dan keluarga. Gitu. Okay, jangan lupa solat fardu. Fardu sangat penting. Baru solat fardu comes first, then always solat sunat tarawih dan solat sunat yang lain. So untuk yang bangun sahur, okay, looking backward atau looking backward, pada yang bangun sahur awal tu, bolehlah solat dulu kejap, tahajud, hajat, taubat kan. So kalau tak sempat tak apalah, doa sambil kata telur, sambil buat lawak tu doa. Tahu kan, sepanjang kita puasa ni, sepanjang ketika puasa, doa berkat, doa makbul insya-Allah. Doa nak apa pun, doa wabak coronavirus diangkat, doa sejahtera bersama suami, bersama keluarga, bersama ibu bapa, bapa mentua, adik-adik, saudara, semua. Doa Palestin dan Yaman dan negara lain, Syria, apa pembelaan yang sepatutnya. Doa menghindari fitnah dajjal, doa masuk syurga, semua doa supaya kita lebih bagus dalam dunia akhirat, sebelum akhirat. Doa. Dan paling memanggil, paling mustajab bila? Selain qiyamul, selain lepas solat fardu, bila? Okay, ini khas Ramadan paling ialah ketika dah tahu dah, ketika sebelum buka puasa. Itu memang mujarab, makbul. Jadi tolong doa. Jangan pada siap-siap semua makan, okay, aku tidur, aku boleh je baring, lepas tu doa je. Doa terbaik tu solat. Lepas tu kita lekung doa je. Right. Buat apa yang mampu, yang penting istiqamah kan. So next ialah apa yang aku bibir ni, dah kot, rasa tu je lah. Yang penting sekarang ni, kalau rasa macam overwhelmed sangat, nak buat apa lepas ni, kepada yang ada printer kat rumah, bagus, buat je jadual Ramadan. Lepas tu buat font besar-besar, tampal bagi semua orang nampak. Pada yang tak ada printer kat rumah ni, macam aku ni,
baru beli ke rumah tangga dan tak apa-apa kat rumah ni, tak fikir. Just guna apa yang ada. Start somewhere, to start somewhere. Tulis guna tangan, tampal supaya semua orang tahu. Then bantulah untuk make it achieve. Okay, yang penting apa? Buat sikit, walaupun sikit tak apa. Yang penting sikit-sikit lama jadi bukit. Sebab tu lah apa yang penting sekarang ni adalah jangan buat banyak-banyak sangat, nanti esok dah bosan ataupun penat. Yang penting sekarang ni ialah istiqamah. Alright, so insyaAllah semoga didoakan Malaysia dan negara lain baik sejahtera hendaknya, dan melindungi Allah berkati selalu. Amin. Okay, so sila amalkan ya. This reminder is this especially for me and for all of you. Assalamualaikum. Kejap, kenapa saya pakai face mask ni? Kata aku face mask ni. Okay, face mask ni ialah untuk sebagai apa dia, public and advice, tak ingat lah, macam iklan supaya pakai lah face mask. Asal kau rumah face mask, walaupun aku dekat je naik kedai pakai face mask. Okay, jangan berhenti melakukan perkara yang penting untuk menteres COVID-19. Pakai face mask ketika keluar rumah. Kalau untuk nak beli barang, hanya ketua keluarga yang beli. Dan kalau betul-betul perlu, sentiasa cuci tangan paling kurang 20 saat. Gunakan sabun lah, terbaik sabun yang liquid tu. Okay, kalau kat luar tak ada air betul, baru guna hand sanitizer. Dan juga jaga jarak anda, social distancing. So semua sila stay at home during Ramadan. Hope you guys will do something benefit for you and your family, and continue and do not stop to pray to Allah for better life and better future, inshallah.